Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung hadis yang ke-82 muka surat 40. Kitab ni muka surat 40, hadis yang ke-82. Dalam kuliah yang lepas kita telah sebut tajuk perkara yang membatalkan wuduk. Antaranya ialah kita telah baca yang pertamanya ialah berwuduk kerana makan daging unta, berwuduk kerana muntah dan mimisan, berwuduk kerana menyentuh kemaluan dengan syahwat, berwuduk kerana keluar angin, berwuduk juga kerana menyentuh wanita dengan syahwat, dan berwuduk kerana tidur dengan lelap. Malam ni tajuk seterusnya berwuduk kerana mengusu mayat dan hendak membaca Al-Quran. Hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal bab syai'un. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang membawanya, memikulnya, maka hendaklah dia berwuduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. Imam Ahmad berkata hadis ini tidak sah dalam masalah ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa yang memandikan mayat maka hendaklah dia mandi. Dan sesiapa yang memikul mayat maka hendaklah dia berwuduk. Okey, yang pertama sekali hadis ni dari segi darjah hadis ni kalau mengikut kebanyakan ulama mengatakan hadis ni hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Cuma Ibn Tirmidzi kata hadis ni hadis hasan. Sebab itulah dia sebut perkataan Imam Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'un. Itu yang pertama berkenaan darjah hadis. Yang keduanya hadis ni zahir hadis ni menunjukkan wajibnya mandi kepada orang yang memandikan mayat. Zahir hadis ni menunjukkan orang yang mandi mayat wajib kena mandi. Sebab Nabi sebut man ghassala mayitan falyaghtasil. Mana-mana orang mandi mayat maka hendaklah dia mandi. Tapi oleh kerana hadis itu tidak sabit, hadis itu dhaif ataupun sekadar hasan seperti disebut oleh Imam At-Tirmidzi, maka kebanyakan ulamanya mengatakan suruhan ni bukan suruhan yang wajib. Suruhan ni istihbaban sahaja, sunat sahaja. Hukum mandi orang yang memandikan mayat ni hukumnya sunat, bukan wajib. Itu yang pertama. Yang keduanya, umum hadis ni menunjukkan memandikan mayat tu sama ada memandikan mayat orang dewasa ataupun kanak-kanak, laki-laki atau perempuan, mayat orang Islam ataupun mayat orang bukan Islam dengan apa dia, ada pelapik ataupun tanpa pelapik maka Nabi suruh mandi belakang. Mana-mana orang mandi mayat maka adalah dia mandi. Maksud mandi mayat sini, maksud dia ialah orang hak gosok, orang hak apa dia Simu air tak mandi. Orang hak gosok lah, orang hak gosok-gosok, orang hak setuh mayat lah dia lah disunatkan mandi Manakala orang yang turun jiwa air sahaja ataupun orang yang mentayamum ke mayat maka tidak disunatkan mandi. Itu apa yang disebut oleh fuqaha lah. Sebab mafhum hadis ni Nabi sebut man ghassala mayitan, orang yang mandi ke mayat. Kalau orang yang
tolong tuai air saja, bukan mandi dia panggil. Kemudian hadis ni hadis Abu Hurairah ni, hadis ni bercanggah dengan hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi bersabda, "Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu." Tidak ada kewajipan kat kamu mandi kerana memandikan mayat kamu. Sesungguhnya mayat kamu itu mati dari suci, bukan najis dah. Fahasbukum, maka cukuplah bagi kamu basuh tangan kamu sahaja dah. Al-Hafiz Ibn Hajar kata hadis ni hadis hasan dah. Jadi kita himpun ke antara dua hadis ni, antara hadis Baihaqi dengan hadis riwayat siapa dia? Hadis riwayat ni Abu Hurairah ni suruhan dalam hadis ni hukumnya sunat dah. Dan hadis ni menafikan hukumnya wajib. Mana suruhan ni suruhan yang sunat, dan hadis ni menafikan wajib dah. Tak bercanggah lah. Kita terima dua hadis dah. Jadi suruhan yang sunat sahaja, bukan wajib. Okey, itu kejadian hadis. Kemudian menyokong pendapat yang mengatakan sunat memandikan mayat ni, iaitu kaedah yang disebut oleh Ibn Muflih dari kitab dia Al-Furuq. Kata dia kaedah dianya hadis yang dhaif bila menunjukkan lafaznya menunjukkan wajib atau menunjukkan haram, maka ia dianggap sunat ketika perintah, makruh ketika larangan, sebagai ihtiyatan, sebagai berhati-hati sahaja. Kerana hadis tak sabit, maka kita ambil perintah itu sebagai sunat sahaja, galakkan sahaja, bukannya wajib. Itu kaedah disebut oleh Ibn Muflih dalam kitab dia Al-Furuq. Jadi hadis ni kita, walaupun hadis dia dhaif, kita pakai juga, tapi kita anggap ke suruh itu suruh yang sunat, bukan wajib, sebab ada hadis yang mengatakan tidak wajib. Kemudian lafaz yang kedua Nabi sebut waman hamalahu falyatawadda. Maksud siapa yang mikul mayat, maka hendaknya dia berwuduk. Berkenaan dengan lafaz hadis ni, katanya As-San'ani, aku tidak tahu ada orang yang mengatakan wajib kena berwuduk kerana pikul mayat dah. Bahkan wuduk dalam hadis ni maksud dianya ialah membasuh dua tangan sahaja. Jadi maksud dianya basuh dua tangan itu digalakkan kepada orang yang pikul mayat dah. Dan ni munasabahlah dengan suruhan Islam supaya kita menjaga kebersihan dah. Kalau tidak kerana adanya hadis ni, dia kalau tidak kerana hadis hasbukum atas su'ai diakum ni, nescaya hadis ni menunjukkan wuduk tu wuduk syar'i lah, wuduk biasa lah. Jadi ulama kata wuduk biasa tu hukumnya sunnah dah, bukan wajib juga. Kena disebut suruh ni waman hamalahu falyatawadda, sesiapa yang mikul mayat dan dia berwuduk dah. Jadi Sana'ani kata berwuduk sini bukan berwuduk basuh muka, basuh tangan sampai kepala sekaki, tidak lah. Tapi berwuduk maksudnya basuh tangan sahaja lah. Tapi ulama pegang zahir hadis, dia kata wuduk dah, cuma tak wajib dah, sunat sahaja dah. Okey, habislah hadis yang ke berapa? Yang ke 82 dah, berkenaan dengan suruhan mandi kepada orang mandi ke mayat dan berwuduk untuk orang yang pikul mayat dah. Maksudnya pikul mayat ni tidak membatalkan wuduk, cuma disunatkan membaharukan wuduk ataupun basuh tangan sahaja dah. Kemudian seterusnya hadis yang ke-83, wa an Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah li Amr bin Hazm alla yamassal Qur'ana illa tahirun, rawahu Malik mursalan wa wasalahu Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Terjemahan dianya daripada Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa dalam kitab yang terdapat tulisan ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm, iaitu Nabi kata janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Daripada Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu bahawasanya dalam kitab, dalam surat yang telah ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm, banyak-banyak kandungannya Nabi kata alla yamassal Qur'ana illa tahirun, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci sahaja. Hadis riwayat Malik secara mursal. Kemudian hadis ni disambung sanad dia oleh An-Nasa'i dan Ibn Hibban.
Tapi hakikatnya hadis ni hadis ada cacatnya, hadis maklul, hadis yang ada cacatnya. Tengok dalam kitab Bulughul Maram ni, Imam Ibn Hajar Asqalani dia bukan sahaja sebut tajuk hadis, dia sebut hujah-hujah dari dalil dan hadis tu. Bahkan dia sebut siapa dia riwayat hadis, dia sebut martabat hadis. Jadi hak belakang-belakang kalau kita tak ngaji ilmu ulumul hadis, kita tak faham kepada riwayat. Hadis ni diriwayatkan Imam Malik secara mursal. Mursal ni kalau kita ngaji ulumul hadis, dua maksud dia mursal. Mursal pertama sekalinya ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in. Tabi'in kata sabda Rasulullah SAW. Itu maksud mursal. Sedangkan antara tabi'in dengan Nabi itu ada sahabat. Mustahil tabi'in riwayat Rasulullah kecuali dia dengan sahabat. Itu hadis mursal, takrif dia dah. Yang kedua mursal juga maksud dia nya hadis ni disebut yang mata dia terputus dah. Tidak bersambung mata dia dah. Kaedah dia nya bila hadis tu hadis mursal, mata dia tak bersambung, sanad dia tak bersambung, maka hadis tu dhaif dah. Tu kaedah mursalnya. Itu yang pertama dah. Jadi maksud ya adla sininya apa masa? Hak dia sahabat tabi'in pada Rasulullah ke ataupun hak terputus sanad dah. Jadi hak sininya maksud dia hak terputus sanad dah. Sebab tu disebut bahawa dia wa wasalahu an-Nasa'i. Walaupun sanad ini tidak disebut oleh Imam Malik, tapi sanad ini disambung oleh Imam Nasa'i. Nasa'i sebut sanad dia hak sebenarnya macam mana dah. Begitu juga disebut oleh Ibnu Hibban. So, dua yang ketiganya hadis ni walaupun disebut sanad oleh Ibnu Hibban dengan An-Nasa'i, tapi hadis ni ada cacat celanya, ada illah. Dia illah hadis ni nyakit hadis dah. Dia nyakit doktor yang tahunya. Dah. Kita agak-agak lah demam sakit kepala, kita ingat demam biasa ya. Padahal demam kepialu ke, demam tak demam dah. Demam hak bahaya-bahaya lah, demam denggi ke, dia tak tahu. Doktor tahunya. Doktor tahu tu pun dia cek dulu, dia tanya dulu apa hari demam. Dah, dia cek suhu sama mana, dia ambil test darah. Dah. Dua tiga kali test darah baru tahu. Jadi hak tahu cacat celah ni siapa dia? Orang hak arif, orang hak ahli dari bidang dia dah. Jadi sebagai doktor sahaja boleh tahu tentang penyakit selepas kajian dia, maka orang hak tahu illah hadis ni ialah pakar hadis sahaja dah. Pakar hadis sahaja. Sebab dia sebut hadis maklul dah. Ibnu Hajar kata hadis ni maklul dah. Sebab di sana ada nampak zahir hadisnya sahih, boleh diterima, tapi hakikat sebenarnya hadis ni ada cacat celanya. Dah. Ada terputus ke ataupun ada perawi ditolak ke dan sebagainya lah. Itu dia panggil wa huwa maklul. Hadis ni ada maklul dah. Okey, seterusnya syarah hadis dah. Kalau mengikut syarah hadis ni disebut oleh Al-Bassam. Al-Bassam kata hadis ni hadis sahih. Dah. Walaupun disebut maklul oleh apa dia Ibn Hajar Asqalani, cumanya dia buat keputusan hadis ni sahih dah. Disebut banyak sanad silah, kita nak sebut pun tak ada panjang-panjang dia bar. Tak apalah. Maksudnya keputusan dia nya hadis ni boleh diterima dah. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Bakar Ibnu Hazm. Dia riwayatkan hadis ni berdasarkan surat hak Nabi tulis kepada ayah dia, tok dia, kemudian dia terima sampai ke dia lah. Jadi dia ni cucu lah ataupun anak dah kepada hak Ibnu Hazm dah, jadi tulis surat kepada Rasulullah pada dia dah. Jadi sininya dia riwayatkan hadis berdasarkan surat, berdasarkan kitab kan dah. Jadi ada setengah orang mengatakan kitab tu kitab yang sahih, kitab yang betul-betul mari Nabi dah. Ada setengah orang mempertikaikannya. Itu yang masalah. Khilaf ulama ada kata sahih tak sahih tu. Tapi mengikut syarah hadis ni tulisannya kitab tu boleh diterima dah. Sebab ramai ulama-ulama hadis sendiri menerima kitab tersebut dah. Dia kaedah dia gini saja. Kaedah dia ada kata dhaif, ada kata sahih. Dia boleh tengok siapa dia hujah balik lebih kuat dah. Jadi kalau tengok hujah hak lebih kuat tu mengatakan sahih, maka sahih lah. Orang mengatakan hujah dia lebih kuat dhaif lah. Ada. Jadi oleh kerana pertimbangannya ramai orang mengatakan sahih, maka kita terimalah hadis ni dah. Okey.
panjang lebar disebut sini berkenaan dengan kata-kata ahli ulama tentang surat yang diberi kepada Ibn Hazm dah. Okey, hadis ni yang pertama sekali Amr bin Hazm Al-Ansari, ketika mana Nabi hantar dia ke Najran supaya dia mengajar agama, maka Nabi tulis surat ke dia supaya dia baca surat tersebut kepada penduduk Najran. Yang mana dalam surat tersebut banyak perkara hukum hakam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ni diterima diterima dengan baik oleh umat Katanya Al-Hakim, hadis Amr bin Hazm termasuk daripada kaedah-kaedah perkara penting dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni kata dia fi hadzal kitab, dalam surat, dalam buku hak Rasul tulis kepada Ibn Hazm ni, dalam surat sebut ada ke dia? Adanya Nabi sebut annahu la yamassal Quran illa tahirun. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci sahaja. Maksudnya orang tak suci jangan sentuh Al-Quran. Kena pergi ambil semaya dulu, kena mandi wajib dulu baru boleh sentuh Al-Quran. Jadi muallif ataupun Ibn Hajar Asqalani ni ngarang kitab ni bawa hadis ni, qasak dia nya nak teguhan, nak menunjukkan teguhan kepada orang yang berhadas kecil daripada menyentuh Al-Quran. Begitu juga orang yang berhadas besar, lebih aula, lebih utama tak boleh menyentuh Al-Quran. Itu maksud dia lah. Kemudian nombor tiganya, zahir hadis ni menunjukkan bahawasanya haram menyentuh mushaf tanpa pelapik untuk orang yang tidak berwuduk. Kalau berlapik tak berwuduk tak apa. Tapi kalau tak berwuduk, kalau tak berlapik maka tak boleh kena berwuduk dulu. Katanya Al-Wazir Ibn Hubairah, mereka sepakat bahawasanya orang yang berhadas tidak harus menyentuh mushaf tanpa berlapik. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata mazhab imam yang empat, iaitu tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Dan ni ada dalil dari Quran dan sunnah bahawasanya menyentuh mushaf itu tidak harus kecuali kepada orang yang berhadas. Dan ni pendapat jumhur dan pendapat yang masyhur di kalangan sahabat-sahabat lah. Ni Syekhul Islam Ibn Taymiyah dah. Sebab kita kadang-kadang lemah tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah dah. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni ulama Azhar terima, ulama Deoband terima dah. Ulama gapo dah pak kita, ulama kau dah bagi tak terima. Ulama kata pak kita tak terima. Apa terima? Deoband India ni, Pakistan ni, dia Azhar yang kedua lah. Pusat pengajian yang kedua terulu lepas pada Azhar Mesir, Azhar Syarif di Mesir juga. Deoband lah. Jadi ulama Deoband terima, ulama Azhar terima. Ulama Pakistan tak terima. Dah. Nak pakai mana? Dah. Ulama di Azhar tu profesor-profesor belaka, masyaikh belaka. Dah. PhD 2-3 seorang dapat PhD dah. Pak kita tak ada PhD apa pun. Tak ada masyarakat apa pun, tapi tak terima. Tak tahu lah apa tak terima lah. Cumanya mau tahu je tak terima tu kerana permusuhan lah. Musuh tradisi ya. Sebab Ibn Taymiyah ni dilantang sikit ya. Dilantang lah. Benda-benda hak dia nampak benda tu bercanggah dengan agama memang dilantang lah. Oleh kerana kelantangan dia tu lah. Kemungkinan sebab kita ni dia tak terima Ibn Taymiyah lah. Tak apalah tak terima. Tapi Syekhul Islam Taymiyah nak ayatnya mazhab paknya mereka pegang menyentuh Al-Quran ni tak boleh untuk orang berhadas. Dia kena berwuduk dulu Kemudian yang kelima adalah pengajaran hadis juga. Yang kelima, apa hukum kanak-kanak menyentuh mushaf? Adakah wajib dia berwuduk atau tak wajib? Kau boleh ngaji Quran kan? Macam mana? Pendapat yang pertama mengatakan diteguh kanak-kanak menyentuh Al-Quran sebagaimana orang dewasa. Pendapat yang kedua mengatakan harus kalau menyentuh kerana darurat lah, kerana keperluan. Orang budak-budak tak ambil semayang, pakai tak baca Quran dia nya. Jadi kalau dia tu bukan mukallaf dan dia tu tak nak kira mana, maka kanak-kanak dimaafkan dan dibolehkan kerana terpaksa, kerana darurat. Ni ustaz-ustaz sekolah bertanya hamba lah, ustaz-ustaz mengajar kafar, ustaz sekolah lah.
Ditanya ustaz, kalau kita nak baca Quran, suruh baca Quran, nak suruh orang semaya dulu ke? Kalau semaya dulu 40 orang pula sekelas juga, dah setengah jam dari masa dulu baru boleh baca Quran. Dah. Orang bertina lagi, berjatuh lagi nak pergi semaya. Hak tu kau ni, hak tu panas ni, hak tu air. Orang setengah jam dulu. Tak masa baru minit dah. Dia 5 minit nak baca Quran, habis dah masa. Dah. Ustaz kata habis dah masa. Bismillah baca Quran, habis masa dah. Jadi kanak-kanak ni dibolehkan menyentuh Al-Quran kerana darurat dah. Okey, yang keenam dah. Kalau kita tengok molek hadis ni, tengok molek hadis dah. Dalam hadis ni disebut alla yamassal qur'ana illa tahirun. Bahawa janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tengok molek dah. Perkataan suci ni, tahir ni ada 4 makna. Ada berapa? 4 makna dia dah. Mana 4 makna ni? Dah. Kita tengok Quran, tengok hadis-hadis Nabi, dah. Kita boleh faham tahir ada 4 makna semua sekali dah. Yang pertama, tahir maksud dia orang muslim yang suci. Orang muslim lah. Sebab firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 27-28, Allah sebut innamal musyrikuna najasun. Hanya sahaja orang musyrik itu mereka lah najis dah. Maksudnya orang Islam itu suci dah. Itu yang pertama dah. Jadi suci di sini maksudnya suci maknawiyah, i'tiqadiyah. Orang mukmin ni suci akidah mereka, suci rohani mereka dah. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud sucinya ialah suci di sini maksudnya suci najis dah. Maksudnya tubuh kita ni tak kena najis lah. Kalau kena najis, kotor lah maksud dia. Maksudnya tangan kita suci, tubuh kita suci, kita pun istinja dah, maka tu dianggap suci. Pakaian kita pun bersih molek, tu dianggap suci dah. Suci maksudnya lawan dia bagi najis, tak kena najis. Sebab tu Nabi sebut tutai kucing, bila kucing ni gijilak air dalam bekas tu, Nabi kata innaha laisat binajasin dah. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafa. Sesungguhnya kucing itu tidak najis dah. Kenapa? Kerana dia duduk gimari masuk di rumah kamu belit dengan, maka tak najis dia, suci dia dah. Yang ketiga, maksud suci di sini ialah suci daripada hadas besar atau daripada janabah dah. Maksudnya orang tidak berwuduk, walaupun dia tidak berwuduk tapi dia mani wajib dah, maka dia anggap suci dah. Sebab orang yang berjunub tu dianggap tidak suci. Orang yang mandi dah tu dianggap suci walaupun dia berhadas kecil dah. Kenapa? Kerana riwayat daripada Abu Daud dan hadis-hadis lain disebut Nabi tidak menegur baginda sesuatu daripada Al-Quran kecuali janabah. Anna nabiyya la yahjuzuhu syai'un al-Qur'ani laisal janabah. Nabi tidak menegurnya daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran ni sama ada daripada menyentuh Al-Quran ke, daripada baca Quran ke, kecuali janabah sahaja. Janabah Nabi tak baca Quran. Kalau tidak berjanabah, ada wuduk pun Nabi baca juga Quran. Jadi Al-Quran ni sama ada sentuh Quran ataupun baca Quran. 3. Dan yang keempatnya, maksud suci di sini maksudnya orang yang berwudu. Suci daripada semua sekali lah. Suci daripada najis, suci daripada berjanabah, suci daripada akidah kufur, suci juga daripada hadas kecil, iaitu berwudu. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tak akan terima sembahyang seorang kamu bila dia berhadas sehingga dia berwudu. Jadi hadas itulah dianggap tidak sucinya dah. Jadi makna taharah keempat-empat ni kemungkinan hadis ni kemungkinan sama ada makna yang pertama ke, makna yang kedua ke, makna ketiga ke, makna keempat ni. Maksudnya kalau orang tu pegang makna tu makna yang pertama atau makna yang pertama, kedua, ketiga, makna keempat dia tak ambil, maka maksudnya orang tidak berwuduk boleh sentuh Quran. Kalau sentuh Quran ni orang kafir tak sentuh Quran. Terus sentuh juga Quran juga ialah orang yang tubuh dia najis. Terus sentuh Quran juga orang yang berjunub saja dia.
Tapi kalau orang itu berhadas kecil saja tapi tidak berjunub, tidak najis, maka boleh setuh Quran. Tapi jumhurnya pegang keempat-empat mana ni semua sekali lah. Hatta tak ada wuduk pun tak boleh setuh Quran juga. Dah. Tu pendapat jumhur dah. Tapi kalau kita tengok dalam fiqh sunnah pun memang disebutlah pendapat ni dah. Pendapat orang yang mengatakan suci tu bukan maksudnya suci daripada hadas kecil dah, tapi daripada janabah, daripada najis, daripada akidah kufur sekali dah. Ala kulli halnya ada sedikit khilaf di kalangan ulama, tapi jumhur Imam 4 dan pengikut-pengikut mereka mengatakan tak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang berwuduk. Kecuali lah darurat. Contohnya kita bawa Quran, kita tengok Quran jatuh, tak ada semaya, tak kena ambil semaya dulu baru nak ambil Quran, tijuk kelori habis lecih lah. Jadi boleh ambil dah Quran dah waktu tu dah. Tempat kita tak boleh bawa Quran kecuali suci, kecuali kita tok dengan barang-barang, niat barang lah, bukan niat Quran, niat barang, boleh bawa dah. Dia tak jadi gitu dah. Niat barang pun tak Quran juga dah. Jadi kita kira darurat lah, darurat. Ataupun ada pendapat yang kedua lah, hak mengatakan suci tu maksudnya suci daripada hadas besar. Besar masalah. Okey. Tapi nak ayatnya perbincangan berkenaan tajuk hadis ni nya tidak ada dalil qat'i yang mengatakan haram menyentuh mushaf untuk orang yang berhadas kecil dah. Tapi ihtiyatnya sebaik-baiknya kita berwuduk lah. Sebaik-baiknya kita berwuduk bila menyentuh Al-Quran dah. Ibn Rushd sebut dalam berkenaan dengan masalah ni, Ibn Rushd kata sebab perbalahan mereka nya kerana mereka berselisih pendapat tentang makna surah Al-Waqiah. Dia sebut la yamassuhu illa al-mutahharun. Surah Al-Waqiah kan? La yamassuhu illa al-mutahharun. Siapa dia al-mutahharun? Ada kata mutahharun ni malaikat. Maksudnya tidak menyentuh Al-Quran kecuali malaikat sahaja yang suci. Ada kata mutahharun ni maksudnya tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali manusia yang bersih sahaja dah. So yang keduanya ayat ni kenapa dia masuk ayat ni? Ayat ni ayat berita ke ayat larangan? Kalau tengok segi nahwu, ayat ni ialah guna ayat ni. Ayat ni jumlah fi'liyah, khabariyah, bukan insya'iyah dah. Tapi ada setengah kata walaupun jumlah tu khabariyah tapi makna dia insya'iyah. Walaupun riwayat tak disentuh tidak menyentuh Quran kecuali orang suci, masih larangan lah. Jangan menyentuh Quran kecuali orang suci sahaja. Kamu dalam hadis ni menunjukkan kita kena memuliakan Al-Quran. Dia wajib kena menghormatinya. Sebab itulah kita tengok dalam kitab akidah, kita ngaji kitab akidah hari Sabtu kan. Lepas pada bab sifat Tuhan tu kita akan masuk belakang tu berkenaan perkara-perkara yang membatalkan akidah. Kufur, syirik, nifak dah. Jadi kufur ni sama ada kufur dengan perkataan ataupun kufur dengan perbuatan. Ataupun kufur dengan perbuatan ni dah lepas tempat najis. Itu kufur tu. Jadi sebab itulah wajib kita memuliakan Al-Quran dah. Maka tidak harus menyentuh mushaf dengan najis ataupun diletak ke tempat yang tidak selayaknya, tok bawah ke, tok tempat-tempat kotor ke, tak boleh dah. Ataupun tok Quran tepi gambar-gambar ke, ataupun gantung ayat Quran tepi gambar ke, ataupun dibaca Quran tempat-tempat yang orang duk nyanyi, orang duk muzik semua sekali dah. Ataupun orang isap okok tu dia yasin tahu dah. Au fi makan lagatin aswat ataupun tempat bising dah. Tak ada juga dah. Kenapa? Kerana itu semua sekali seolah-olah nak menghina Al-Quran dah. Sebab tu kena hamba buka Facebook hari ni, dia royak ada kelayak orang yang baca Quran yang mulut dia bang rokok. Soalan dah. Kalau orang yang baca Quran ke sunat bersugi nak semaya sunat bersugi, nak berwuduk sunat bersugi, nak semaya dah. Jadi kalau bang tak sedap agak bersugilah, hilangkan bang baru nak baca Quran dah. Okey, seterusnya dah. Hadis yang ketiga dah. Kalau kita baca hadis terjemah saja sebentar ya. Tapi kena tahu makna hadis. Apa dia pendapat-pendapat ulama, apa dia permata-permata daripada ilmu hadis tu sendirilah. Sebab tu hamba berpandu pada syarah ni. Ya.
Baca Quran tak ada masalah, setuh Quran sini. Setuh Quran sini. Baca Quran tak ada masalah. Okey, seterusnya dah. Hadis yang ke-84. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Rawahu Muslim wa allaqahu al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut nama Allah, berzikir pada setiap waktu, setiap masa. Daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata biasanya dan kebiasaannya Rasulullah ni selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan mulutnya ala kulli ahyani, setiap masa setiap waktu berzikir sama Nabi bukan dalam semaya berzikir, baca Quran berzikir. Kadang-kadang biasa pun Nabi berzikir. Nabi duduk dengan Aisyah pun tak apa hal Aisyah pun Nabi berzikir. Nabi baca Quran. Okey, hadis ni nya diriwayatkan oleh Muslim, dia disebutkan oleh Imam Bukhari secara tanpa sanad. Wa allaqahu al-Bukhari wa allaqahu al-Bukhari. Imam Muslim sebut hadis ni dengan sanad, tapi Imam Bukhari sebut secara ta'liq, muallaq maksudnya tanpa sanad Soalannya, apakah hukum hadis yang disebut oleh Imam Bukhari tanpa sanad? Adakah hadis ni hadis yang ditolak? Hadis yang dhaif dah. Imam Bukhari sebenarnya walaupun disebut itu hadis muallaq, disebut tu untuk merengkahkan saja Sebenarnya hadis tersebut ada tempat lain disebut secara musnad, secara bersandar, secara ada sanad dia gitu perangai Bukhari Ataupun Bukhari sengajalah dia buat sanad dia disebut secara muallaq supaya kita boleh cari dari kitab-kitab lain Okey, hadis ni yang pertama sekali pengajaran hadis ni Ni syarah hadis ni yang mau baca-baca ni kan. Dia ada terjemahan dia ni kat Indonesia, ada terjemahan dia. Mau bacalah. Dah. Mau bacanya ke Arab Okey, yang pertama sekali pengajaran hadis ni hadis ni mengukuhkan lagi kaedah iaitu bolehnya berzikir pada setiap keadaan walaupun untuk orang yang berhadas, walaupun untuk orang yang berjunub, walaupun perempuan mari darah sekalipun boleh berzikir Berzikir ni dibolehkan apa keadaan sekalipun Zikir ni maksudnya tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan seumpamanya selawat dan sebagainya Itu zikir-zikir yang harus yang disepakati oleh kaum muslimin Yang kedua, kalau tengok hadis ni termasuk zikir juga baca Quran. Cumanya baca Quran tak boleh dalam keadaan berjunub sebagaimana disebut oleh hadis Nabi oleh Ali bin Abi Thalib, kana Nabi yuqri'unal Quran ma lam yakun junuban. Nabi selalu membaca Quran kepada kami selagi mana baginda tidak berjunub. So, yang kedua hadis ni juga mengkhususkan hadis ni iaitu Nabi berzikir setiap masa. Kecuali ketika kecil, ketika dah tanda, ketika sudah jimuk, tu tak boleh Ni maksud zikir di sini, zikir dengan lidah Zikir dengan hati, dah tanda tak apa. Dah hati kita teringat sama tak salah. Kalau ni tak bolehnya zikir dengan lidah. Zikir lidah tak boleh kadang dah tanda Jadi rajihnya apa maksud Aisyah sini zikir dengan lidah Jadi hadis ni sebenarnya makna kepada ayat Quran iaitu surah Al-Imran ayat 101 tu sebut alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iaitu ulul albab ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan menyengging dan mereka berfikir tentang langit dan bumi. Jadi Nabi beramal dengan ayat ni. Jadi Nabi berzikir setiap masa habis kat tu. Kemudian hadis seterusnya dia kitab Bulughul Maram ni di Madinah, Masjid Nabawi pun mengajar, Masjidil Haram pun mengajar. Jadi pengarah kitab kita ni dia mengajar di Masjidil Haram, orang petik, orang rekod orang mengajar tu, kemudian orang tulis balik dia mengajar. Ni
Dah. Jadi kita boleh balik orang ngajar di Mekah, Masjid Haram ni, kita sebut sini pula. Dah, di masjid. Tidak haram lah. Masjid Al-Husna. Okey, seterusnya dah. Gila lagi saya. Berwuduk kerana berbekam. Hadis yang ke berapa? Tapi 5 dah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Akhrajahu ad-Darqutni wa layyanahu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Nabi pernah berbekam lalu solat dah. Dan beliau tidak berwuduk lagi dah. Diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan beliau menyatakan bahawa hadis ni layyin, iaitu lemah dah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Nabi berbekam, kemudian terus Nabi semaya tanpa Nabi berwuduk dahulu dah. Tu Nabi semaya dah. Maksudnya basuh-basuh darah tu kan Nabi semaya dahulu. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Ad-Darqutni kata hadis ni hadis lemah dah. Hadis yang dhaif dah. Okey, yang pertama sekali darjat hadis ni hadis dhaif lah. Betul seperti disebut oleh Ad-Darqutni dah. Kerana dalam hadis ni ada seorang perawi nama dia Salih bin Muqatil, yang mana dia ni lemah dah. Dan Ibn Nawawi juga sebut dia di kalangan orang yang dhaif dah. Okey, itu yang pertama dah. Yang keduanya, hadis ni menunjukkan bahawasanya berbekam tidak membatalkan wuduk. Bahkan harus sembahyang selepas berbekam walaupun tidak berwuduk pun. Mana ada wuduk dah sebetulnya. Kalau tak ada wuduk lagi, nak wuduk lah. Wuduk ada dah kita berbekam. Adakah wajib nak wuduk semula? Tak wajib. Nak wuduk semula apa tak apa, tapi tak wajib lah. Yang kedua, hadis ni mengukuhkan lagi kaedah bahawasanya keluar darah daripada tubuh bukan daripada dua jalan tu tidak membatalkan wuduk dah. Dan ni kaedah juga tidak batal sehingga ada dalil yang sabit, dalil yang kuat yang menunjukkan batal dah. Jadi asalnya memang tak batal lah. Yang ketiganya, masyhur mazhab Imam Ahmad bahawasanya najis yang keluar daripada dua jalan, kalau banyak batal wuduk, kalau sikit tak batal. Imam Ahmad lah. Imam Syafi'i sikit ke banyak tak batal. Imam Malik dan Imam Syafi'i kata tidak ada wuduk kerana keluar darah berbekal ke, keluar darah luka ke, tak wuduk dah. Tak wajib wuduk dah. Inilah pendapat dipilih oleh Syekh Taqiyuddin dah. Kerana tidak ada nas yang mengatakan wajib berwuduk kerana keluar darah dah. Dia tak boleh nak qiyas keluar darah daripada dua jalan dengan keluar darah daripada jalan tempat lain. Yang keempatnya, hadis ni, hadis Aisyah yang telah lalu menunjukkan bahawasanya keluar darah ke hidung, muntah dan keluar mimisnya tu daripada dua jalan membatalkan wuduk dah. Tetapi hadis Aisyah tu hadis yang lemah dah. Tak boleh nak lawan dengan hadis yang lebih gaduh lagi yang mengatakan tidak batal wuduk dah. Kemudian dalam hadis ni menunjukkan bahawa berbekam salah satu cara nak merawat penyakit dah. Berbekam salah satu cara untuk merawat penyakit dah. Tak ada lah hospital berbekam tu dah. Cuma hospital tu ambil darah lah. Ambil darah nak cek darah kau ataupun cara nak derma darah dah. Berbekam ni bukan nak derma darah tak dah. Nak buat darah kotor dah. Nak buat darah kotor lah ni dia dulu dia guna tanduk. Lah ni dia guna alat dia tu dah. Alat dia tu bulat-bulat gitu tak jarum, isak gak. Tu bit darahnya. Jadi berbekam sebenarnya salah satu daripada apa dia tibun nabawi lah. Perubatan yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya dalam hadis sahih Bukhari ada dah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata asyifa'u fi salasin. 3 cara untuk merawat penyakit. Syurbatul asal, minum madu. Ini madu yang ya. So, yang kedua syurtatu mihjamin. Yang kedua syurtatu mihjamin maksud dia ialah guna berbekam dah. Berbekam. Sebab berbekam ni buat keluar darah-darah yang kotor dah. Yang ketiganya kayatun nari. Yang ketiganya kayatun nari. Kayatun nari ni maksudnya gosok dengan besi panah dah. Kamu tanya doktor masih ada lagi kan ni? Dah. Dia tak besi panah. Maksudnya bila luka orang tu putus.
Bila orang tu butuh, orang tu tak akan berhenti. Apa dia pendarahan. Jadi nak berhenti ke pendarahan tu dia letak dengan besi panah. Pak besi panah dekat berhenti lah. Dah. Kayatun narin dah. Kamu tengok cerita Cina pula. Nah dah. Cerita Cina dia tunjuk peperang ni. Dan kita boleh faham jihad. Macam mana jihad zaman sahabat Nabi macam mana dah. Tengok cerita Cina dia perang macam mana. Dah dengan kuda dia nya, dengan tentera jalan kakinya. Dah. Dia tunjuk dah ada tentera dia luka kena panah. Jadi dia buat kan dia patah panah. Dia patah panah tu, kemudian dia pun cabut lah. Dia cabut nak panah. Jaga. Jadi dia panah besi, dia pun tak di sini pak luka. Jadi luka tu akan berhenti pendarahan dengan sebab besi panahan ni dah. Itu maksud kaya tenari dah. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut 3 cara rawatan dah. Minum madu. Sebab minum madu ni panas madu ni. Bila panas, orang dia hak penyakit cimanih ke, hak penyakit apa dia darah tinggi ke, hak kolesterol ke, kolesterol semua sekali dia akan hilang lah. Bahkan kanser. Ni bukan nak ngepin tak dah, maaf dah, bukan nak ngepin ni. Sahabat Amr tu dia jual madu yang dah. Jadi bila dia jual lepas pada tu, orang atas dia punya kepada dia pergi. Testimoni. Dia kata, ustaz, hak ada stroke sikit-sikit tu hilang. Dia stroke kecil kan? Hilang lah. Hak ada kanser pun tak dah. Ni kena yakin lah. Sebab madu ni tu sebut dalam Quran. Fihi shifa'ul linnas. Fihi shifa' dah. Quran sebut. Hak dalam tu sebut kita percaya. Quran sebut tak percaya. Nabi sebut tak percaya. Ngaji hadis kat kau dia. Kita sang ngaji hadis. Dah. Tak baca Quran. Quran sebut fihi shifa'ul linnas. Kena yakin dah Quran sebut ni. Dah. Habis kat tu dah. Yang keenam dalam hadis ni menunjukkan bahawa kalau kita berubah. Istihbabut tadawi dah. Dalam hadis Muslim daripada Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, likulli da'in dawa'un. Fa idza usiba bidawa'id da'u bara'a biidznillah. Setiap penyakit tu ada ubat. Bila kena molek dengan ubat, maka akan sembuhlah dengan izin Allah Azza wa Jalla lah. Habis dah. Jadi petunjuk Nabinya memang Nabi merawat penyakit Nabi sendiri, dan Nabi suruh sahabat-sahabat yang sakit supaya berubat dah. Kata saya berubat juga, tak wajib ke dia lah. Saya berubat juga tak. Moga orang mengaji tarikat tinggi-tinggi kan, dia rasa tak payah berubat, tahu kata Tuhan. Ikut dia, apa tak wajib apa dah. Tuhan akan menyembuh ubat sebab dia kata Tuhan musabbib dan musabbibul asbab. Tak apa, tak salah. Okey, hadis seterusnya dah. Dah habis dah malam ni. Habislah sikit. Hadis yang seterusnya wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'us sahih fa idza namat al-ainani istatlaqal wika'u. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Wa zada wa man nama falyatawadda, wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadis inda Abi Daud min hadis Ali duna qawlihi istatlaqal wika'. Wa fi kilal isnadaini dha'fun. Dari Muawiyah dia berkata Rasulullah bersabda, mata adalah tali pengikat dubur. Bila mata terpejam kerana tidur, maka terlepaslah pengikatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani. Dan dia menambahkan lagi, Tabrani menambahkan lagi, dan barang siapa yang tidur, hendaklah ia berwudu. Tambahlah hadis ini daripada Abu Daud, dari hadis Ali tanpa ada perkataan, maka terlepaslah pengikatnya. Namun pada kedua sanad hadis ini ada kelemahannya. Terjemahkan lagi dah. Ini terjemahan Muslim dah. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu dia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahih. Mata ni pengikat pada lubang-lubang. Bila tidurnya dua butir mata, pejamnya dua butir mata, maka terbukalah, terburailah, terbukalah ikatan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Dan dari riwayat ini ditambah lagi, sesiapa yang tidur maka hendak dia berwudu. Tidur sikit tu dia banyak tu mesti berwudu. Dia tambahan ini dalam hadis ini ada dalam riwayat Abu Daud daripada hadis Ali, tapi tak disebut istatlaqal wika'. Tak disebut apa kata terlepas ikatan tu.
Tapi dua-dua sanad hadis ni dhaif. Dua hadis ni menjadi hujah pada orang yang mengatakan tidur tu batal wudu. Tidur sikit ke, tidur tetap pakai punggung ke, tak tetap ke, apa dia sikit ke, banyak ke, tubi air basi ke, tak tubi air basi ke, batal berlaku wudu. Mimpi ke, tidur ayam ke, tidur kucing ke, batal berlaku. Itu maksud dia lah. Tapi nak royaknya hadis ni hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Habis kat tu. Kemudian riwayat yang seterusnya wa li Abi Dawud aidan Ibn Abbas marfu'an innamal wudu'u 'ala man nama muttaji'an. Dalam riwayat Abu Daud daripada Ibn Abbas cara marfu' wudu itu dilakukan hanyalah bagi tidur yang terbaring. Dalam sanad ini ada kelemahan juga. Wali Abi Daud dia bagi Abu Daud juga daripada Ibn Abbas secara marfu' hanya sahaja wudu itu kepada orang yang tidur dalam keadaan terbaring. Dalam sanad hadis ini mutajian ni bukan berbaring, bukan baring mutajian, nyengih. Nyengih lah. Baring ni terletak kan? Kau baring kan? Baring ni terletak bukan mutajian. Mengiring Jadi hadis ni juga dhaif juga. Jadi sebenarnya batal wudu kena tidur ni baru disebutlah. Maksudnya kalau tetap pakai punggung, tidur yang sedikit tak batal wudu. Tapi kalau tidur yang banyak sehingga mengigar-mengigar, mimpi-mimpi ke diri, itu batal wudu lah. Ada? Ataupun tidur tak pakai punggung, tak batal juga wudu. Itu sebut dahulu ni berbahasa mengenai tidur. Kemudian akhir sekali bahaya waswas syaitan dalam wudu. Okey, hadis seterusnya lah. Kita tak bacalah huraian hadis ini. Kita baca hadis akhir sekali dah. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya'ti ahadukum asy-syaitanu fi salatihi, fayanfukhu fi maq'adatihi, fayukhayyalu ilayhi annahu ahdasa wa lam yuhdis, fa idza wajada zalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Wa asluhu fi sahihaini min hadits Abdullah bin Zaid. Wa li Muslim an Abi Hurairah nahwahu. Wa al Hakim an Abi Sa'id marfu'an, idza jaa ahadukum syaitan faqala innaka ahdasta falyakul kadzabta. Wa akhrajahu Ibnu Hibban bil lafzin falyakul fi nafsihi. Ni ada 1 2 3 4 hadis Sebenarnya sah hadis benarnya dah. Tapi sedikit perbezaan, sedikit riwayat semua sekali dikira sah hadis dah. Terjemahan hadisnya ialah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW sabda, syaitan akan datang kepada salah seorang di antara kalian dalam salatnya. Lalu ia pun meniup pada lubang duburnya. Dia membuat merasa seakan-akan keluarnya angin. Bila dia ada merasakan semacam itu, maka janganlah ia membatalkan wuduknya, solatnya, sampai ia mendengar suara atau mencium baunya. Riwayat oleh Al-Bazzar. Asal hadis ini terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada hadis Abdullah bin Zaid. Baca dah hadis ni kan? Nombor kan? Dalam riwayat Muslim melalui jalan Abu Hurairah sama seperti itu juga. Dalam riwayat Al-Hakim daripada Abu Sa'id secara marfu', apabila syaitan mendatangi salah seorang dari antara kalian, lalu dia mengatakan kamu telah berhadas, maka jawablah kepada syaitan, melawak syaitan kamu bohong syaitan aku tak berhadas lagi, aku masih berwudu Dikeluarkan juga oleh Ibn Hibban dengan lafaz, maka hendaklah ia mengatakan dalam hatinya, kamu berbohong. Jadi hadis ni kita baca syarah dia Yang pertama hadis ni iaitu kaedah kaedah al-aslu baqa'u makana ala makana. Kaedah dia nya kekal keadaan yang pertama. Selagi kita tak yakin batal wuduk, maka wuduk kita masih ada. Tu. Jadi kita tak perlu layak khayal-khayal, was-was syaitan, bisikan syaitan tak perlu layak Sebab syaitan ni memang suka nak mengganggu kita hari ni ambo kecek dengan sayang ambo. Betul lah dia buat rawat istilah. Dia kata ustaz, dia buka kaunter di mana? Di stadium ke bawah ni dia buat ada expo apa dia? Kreatif dah. Belakang tu dia buka lah. Dia kata ada tu email bagi temu dia lah. Main ngadu dia lah. Dia kata kalau sembahyang sunat mudah ya kata takbir Allah Akbar. Nak kata takbir sembahyang wajib ayo berat. Nak kata tadi. Dah. Dia kali baru boleh akak dah. Berat bang dah. Jadi dia pun scan lah. Dia kata ni ada gangguan. Dah. Ada gangguan. Wallahu a'lam lah. Gangguan lah syaitan lah, wasbah lah. Okey, yang keduanya syaitan ni dia boleh buat apa cara sekalipun Boleh buat apa cara sekalipun
Sebab tu dalam hadis disebut ketika wuduk ada syaitan yang mengganggu, ketika semaya ada syaitan yang mengganggu, dah. Ketika nak baca Quran ada syaitan ganggu. Semua keadaan dah. Ketika kita nak balas dengan orang ada syaitan ganggu juga dah. Ada berlaku. Nombor 3 dah. Nombor 3 tujuan syaitan buat gitu tu nak menipu dan nak merosakkan ibadah seorang muslim dah. Amo teringat dulu. Amo teringat. Amo duk ngajar-ngajar amo royak was-was lah. Amo pun ceritalah kata ada di Masjid Muhammadiyah seorang. Kita duk semaya-semaya kita tengok dia kita was-was jadi. Dia semaya bagi tu email. Tu email rokok dia duk caca lagi. Tu email sujud dia duk caca lagi. Dah lah kata takbir payah dah. Orang pun royak ustaz, tutup peti tu ustaz. Kejut amo dah. Tak peti. Kena kita. Yang pasal dia dah. Arwah lah. Okey, ni pelik dah. Orang alim pun terkena was-was juga. Dah. Amo biasa ngaji pondok Pasir Tumbuh. Ada tu guru seorang tu memang kuat mengajar pekon. Semua kita tak besar dia mengajar belakang. Kena dah buka taik pondok Pasir Tumbuh kat tubik gambar dia. Hidup lagi lah ni pun. Jadi dia hak mengajar kita pekon besar-besar. Kita pekon Fatul Wahab mengajar. Kita kena mengajar hebat-hebat dah. Dah. Tapi dia was-was banyak sekali. Dah. Tiap-tiap kali semaya, tiap dia tu was-was. Dah. Takbir, orang takbir sekali lah. Dah. Orang takbiratul ihram, dia takbir 10 kali. Takbiratul ihram. Dah. Banyak orang takbir. Dah. Jadi tak imam rokok baru dah boleh takbir. Dah. Kadang-kadang tak boleh salih, nak takbir salih baru boleh takbir. Tu nak royak syaitan ni, orang alim boleh ditipu juga dah. Ambo kecil-kecil mula pengalaman. Waktu di Mahat dulu kita pergi dengar nada situ masjid tu masjid ni dah. Kau ngaji kau was-was. Kau ngaji kau was-was. Kita pun heran macam mana kau ngaji kau was-was. Dah. Macam-macam persoalan mari dah. Lepas ngaji hadis baru hilang was-was. Lepas ngaji hadis baru hilang was-was. Dah. Ambo nak royak dah. Jadi orang was-was tu main ngaji hadis insya-Allah hilang. Dah. Ya sungguh. Dah. Orang tu gini tak butuh gitu. Was-was gitu dah. Orang ngaji hadis sah. Hilang was-was. Jadi hadis ni menunjukkan bahawasanya seseorang manusia kena kuat kemahuan dia dah. Kehendak dia dah. Barulah syaitan tak boleh mengganggu dia. Kalau tidak, syaitan akan merosakkan ibadat dia, merosakkan kehidupan dia dah. Jadi hadis ni menunjukkan syaitan ni musuh yang nyata bagi anak Adam. Dia akan berusaha sama ada dengan syahwat ataupun dengan syubhat dah. Syahwat ni maksudnya dia mendorong kita melakukan perkara-perkara yang haram. Syubhat ni maksudnya dia cuba untuk mengelirukan kita dah. Jadi kita mesti berwaspada daripada syaitan dua sekali dah. Jadi hadis ni menunjukkan syiar yang banyak tidak mengganggu apa dia ibadah seseorang dah. Lebih-lebih lagi kita sudah habis semaya. Bahasa tu tak suruh kita angin. Sudah dah semaya. Rokok berkali jadi. Sekali ke 2 kali. Dah. Jadi was-was lepas dah buat ibadat terseraya lah. Dah. Terseraya dah. Tu syaitan belaka dah. Disebut oleh Ibnu Abdul Qawi dalam mata dia, wala syakka min ba'dil faraghi bimubtili yuqasu ala hadza jami'ut ta'abbudi. Dia tidak ada syak lepas pada selesai melakukan ibadat. Dia tidak ada syak selepas selesai ibadat, tidak ada syak yang membatalkan ibadat ya. Maka dikiyahkan ni semua sekali ibadat, hak sesadah mai syak lagi tak perlu layan dah. Tak perlu layan. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Alhamdulillah. Ada soalan? Kalau orang bandar baca Arab lah, dah. Dia boleh ni lah. Dia boleh muat turun lah. Download ni. Apa syarah hadis. Percuma free ya. Dia boleh buka lah. Boleh baca. Hak Melayu tak pasti ada benda. Tapi hak Arab ada. Ya. Okey, bukannya dengan menyentuh Al-Quran dah. Jadi hak kita baca takbir ni hak taklihnya tanpa berlapis dah. Dia kalau berlapis tu tak apalah.
Ikutlah lapik dengan kain, kau lapik dengan apa ikutlah. Asal lapik lah. Tak. Tak setuju tu. Tak setuju. Ada lagi soalan? Begitu juga kalau Quran itu ada terjemahan. Dah. Pun tak apa juga setuju dah. Sebab tu bukan Quran ni Quran sajalah. Atau Quran ada tafsir, campur tafsir. Pun tak apa juga dah. Orang tak semai subuh. Betul lah disebut tu hadis tu. Ada bar syaitan fi uzunaihi. Bila orang tanya Nabi, ada seorang lelaki tak bangun subuh, tak bangun juga, Nabi kata zakara rajulun bala syaitan fi uzunaihi. Itulah laki-laki yang syaitan kencing dalam dua lubang telinganya. Ada hadis sahih. Betul. Cuma tak nampak lah, tak bangun haji lah. Haji tu tak bangun, namun syaitan kencing. Kalau kita kecil, bangun haji. Ada salah lagi. Ya. Elektronik macam mana dah? Elektronik. Quran ada lain. Ada Quran ni. Kita masuk Quran ada tanda. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Dan dia belakang kitab pada Quran pada muka lain pada juga. Ada belakang ni. Jadi boleh ke tidak bawa setuh ni ataupun kita bawa dalam tanah? Boleh ke tak? Kita ngapa Quran? Ada Quran dalam hati kita. Masuk tanah tu. Dah. Tak apalah. Boleh. Sebab haninya kita buka baru dia ada. Tutup tak ada lah. Tak apalah, boleh lah. Dah. Ada semayang di situ. Boleh tak? InsyaAllah. Tak ada. Soalan. Aku lupa hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.